isteri Nabi SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, Allah SWT bersifat pelembut dan sukakan sifat lembut untuk hamba-hambanya, dan dalam urusan mereka Allah SWT akan memberi ganjaran pahala dan apa-apa sahaja yang dia diingini sebagai balasan kepada orang yang mempunyai sifat lembut. Apa-apa yang Allah SWT tidak balasi di atas sifat kasar, dan dia memberi atas sifat lembut, apa-apa yang dia tidak beri atau sifat yang lain." Sayyidina Jarir Allah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang tidak mendapat sifat-sifat lemah lembut, maka sebenarnya tidak mendapat sebarang kebaikan." Sayyidina Jafir Allah anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Sesiapa yang tidak mendapat sifat lemah lembut, maka sebenarnya dia tidak mendapat sebarang kebaikan." Syekh Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa telah diberikan oleh Allah SWT bahagian bersifat lemah lembut, maka dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak mendapat bahagian bersifat lemah lembut, maka dia tidak mendapat bahagian daripada kebaikan dunia dan akhirat." Syarh Muslim. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Mana-mana ahli keluarga dan bersifat lemah lembut kepada mereka oleh Allah SWT, maka ahli dengan sebab itu Allah SWT akan memberi manfaat kepada mereka, dan mana-mana ahli keluarga yang Allah SWT beri manfaat kepada mereka, dan mana-mana keluarga yang Allah Ta'ala tidak beri sifat lembut kepada mereka, maka akan darat kepada mereka." Bahakin Muslim. Sayyidina Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang itu mudah nampak kotoran kecil yang ada pada mata saudaranya, tetapi lupa akan batang pokok yang ada matanya sendiri." Sayyidina Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang itu tidak mudah nampak kotoran kecil yang ada pada mata saudaranya, tapi lupa akan batang pokok yang ada pada matanya sendiri." Ibn Hibban terangan, maksud ialah sekecil-kecil keaiban orang lain mudah kita nampak, tetapi keaiban kita yang besar pun kita tidak nampak. Seperti patah Melayu, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak ternampak. Sayyidina Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memandikan mayat lalu menutup aurat mayat itu atau menyembunyikan apa keaiban yang dia nampak pada mayat itu, maka Allah SWT akan mengampuni untuk si pemandi itu sebanyak 40 dosa besar. Dan siapa yang mengali kubur untuk saudaranya yang telah mati dan dia menggumikan, maka seolah-olah dia memberi saudaranya itu tinggal di sebuah rumah sehinggalah saudara dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ini dia akan mendapat ganjaran sebanyak memberi saudara itu rumah tinggal sehingga ke hari kiamat." Al-Albani Uzawi. Sayyidina Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dan siapa yang memandikan mayat lalu menutup aurat mayat itu atau menyembunyikan apa-apa keaiban yang dia nampak pada mayat itu, maka dia akan diampunkan sebanyak 40 kali. Dan siapa yang mengapakan mayat, maka Allah SWT akan memakai dengan kain sutera syurga yang nipis dan yang tebal." Mustadrak Hakim. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang lelaki telah pergi menziarahi saudara Islamnya yang berada di sebuah kampung yang lain. Allah SWT menghantar seorang malaikat menunggu di jalan ke rumah saudaranya itu. Bila lelaki itu sampai hampir dengan malaikat tersebut, maka malaikat itu bertanya, 'Ke manakah kamu hendak pergi?' Lelaki itu menjawab, 'Saya ingin menziarahi saudara yang saya tinggal di kampung ini.' Malaikat itu bertanya lagi, 'Adakah adanya apa-apa hak yang kamu ingin pergi mengambilnya?' Lelaki itu menjawab, 'Tidak, tujuan saya pergi menemui ialah semata-mata kerana saya cintakan dia kerana Allah Ta'ala.' Lalu malaikat itu berkata, 'Sungguhnya aku ini ialah utusan Allah Ta'ala untuk beritahu kamu bahawa Allah Ta'ala mengasihimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu semata-mata kerana Allah Ta'ala.' Muslim. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang suka untuk mencapai kemanisan iman, maka adalah dia mencintai saudara Islam yang lain semata-mata kerana Allah SWT." Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang suka menginjapi kemanisan iman, maka adalah dia mencintai saudara Islam yang lain semata-mata kerana Allah SWT." Musnad Ahmad dan Ghazali. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya antara tanda iman ialah seorang yang mengasihi seorang yang lain hanya semata-mata untuk mendapat keredaan dan kesukaan Allah Ta'ala, sedangkan orang itu tidak memberi apa-apa harta dan apa-apa manfaat duniawi yang lain pun mengasihi seorang hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala, adalah tanda iman yang sempurna." Al-Albani Uzawi. InsyaAllah.